Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi di Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu topik yang cukup penting, cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu. Seorang berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah Sulu. Apa selepas ini? Dan mungkin ramai sudah rakyat Malaysia sebenarnya mendengar penerangan berkaitan dengan isu ini yang telah pun dibentangkan di Parlimen hari ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sudah pastilah kita juga merasa mungkin gembira ketika ini kerana pada 6 Jun yang lalu kita menerima satu berita baik bahawa Mahkamah Rayuan Perancis telah pun membuat keputusan untuk membatalkan perintah pelaksanaan ataupun perintah eksekutor. Dan perintah ini dikeluarkan oleh Mahkamah Paris pada 29 September tahun 2021 dan ianya telah mengiktiraf preliminary award yang dikeluarkan oleh penimbang tara iaitu Dr. Stam pada 25 Mei 2020. Jadi banyak lagi sebenarnya perkara yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda dan juga tetamu-tetamu yang berada di studio. Dan tetamu yang bersiap sedia bersama di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Samsudin yang merupakan pengerusi Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa UKM. Jadi Prof, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ini dah pernah bersama kami di Ruang Bicara ataupun pertama kali juga? Ini pertama kali. Tidak, saya di luar aja. Iyalah. Okey, ya, kita ingin mendapatkan banyak pandangan daripada Prof nanti. InsyaAllah. Dan kita juga seperti yang saya katakan, ada seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi kita ingin mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Norizan Kadir yang merupakan pensyarah kanan bahagian sejarah di Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Dr. Norizan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas sambutan. So macam mana Penang? Sehat, Doktor sehat dan cuaca di Penang macam mana? Ya, alhamdulillah sihat dan cuaca di Penang hari ini alhamdulillah hujan. Selepas perang agak panas ya. Betul-betul. Dan isu yang kita pilih ni pun agak panas juga sebenarnya. Ya. Jadi mungkin kita boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini bersama doktor sebentar saja lagi. Baiklah, kepada anda yang mungkin sedang bersama kami di Ruang Bicara ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa sajalah berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita ini. Jadi dua talian kami sediakan kepada anda iaitu di 0326 040155 dan satu lagi talian iaitu di 0326940155. Jadi kami juga mungkin ingin mendengar pandangan dan pendapat anda berkaitan dengan isu yang sebenarnya mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia ketika ini. Baik, saya ingin mulakan dulu bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Samsudin. Bila kita bercakap tentang tuntutan Sulu, ini sudah begitu banyak perkara yang telah pun diperkatakan. Mungkin secara ringkasnya lah, apa yang perlu rakyat Malaysia fahami berkaitan dengan isu ini sebenarnya, Doktor ataupun Prof. Silakan. Okey, terima kasih Ji. Sebenarnya satu yang perlu kita faham adalah isu tuntutan Sulu ni sebenarnya adalah terhadap perjanjian pajakan disandarkan tu saja. Bukan terhadap Sabah keseluruhan. Ia adalah satu perjanjian yang dibuat oleh Sultan Jamil Kiram dan syarikat British dulu. Itu yang lama perjanjian itu. Jadi perspektifnya adalah bila dikatakan tuntutan ini adalah tuntutan terhadap perjanjian itulah. Satu, dan tuntutan ni selalunya yang negara kita ni akan berhadapan adalah dengan dua pihak. Satu itu adalah dari kerajaan Filipina itu sendiri. Dan satu lagi adalah dari keluarga Kesultanan yang dikatakan keluarga Kesultanan Sulu itu. So inilah yang dua yang selalu sering isu itu tidak akan berhenti, yang akan berterusan. Kalau kita tengok yang kerajaan Filipina ni
kadang-kala bila ada election pemilihan isu ni akan dibangkitkan. akan dibangkitkan. Dan ini pernah berlaku sebenarnya masa pertandingan pilihan raya presiden tu. Ada yang calon-calon mengangkat isu ini. Dan isu keluarganya juga sebenarnya apabila mangkatnya Sultan Jamil Kiram itu dia tidak mempunyai waris. Yang ada adalah anak perempuan. Jadi itulah yang kemudiannya Mahkamah Tinggi Sandakan pada tahun 1939 itu dia menentukan ada 9 penama saja yang layak untuk mendapat wang pajakan. Itulah. Jadi itulah yang saya rasa yang dari 9 ini dia bertambah Jadi apakah yang kita nak lihat 9 yang menuntut dari pihak Sulu ni daripada 9 yang dinamakan itu atau yang di luar. Itu juga satu isu. Jadi itu juga. Dan saya panjang sikit lah. Ya, silakan. Dan tuntutan-tuntutan dari keluarga Sulu ni mereka tak pergi ke mahkamah pun. Sebab tidak ada ruang mahkamah. Sebagai seorang yang individu. Jadi kalau negara dia boleh bawa ke ICJ. Tapi ini keluarga atau individu tu dia tidak. Itu yang menggunakan arbitrator tu. Mantara tu. Dan ini juga kita harus tahu jurisdiksi bidang kuasa di Mantara tu di antara satu negara ke satu negara tu kan. Jadi kebanyakan negara Eropah tu dia ada ruang di situ. Di pihak ketiga itu kalau ada kena-mengena boleh. Sebab itu kita tak lihat benda ni bawa ke Amerika. So itu sebabnya dia pergi ke Spain, ke Paris, ke Perancis. Jadi ada beberapa negara itu yang dikatakan dalam mahkamah di Mantara tu dia ada punya kuasa. Tapi setakat ini Prof, dua negara di mana perkara ini ataupun isu ini dibangkitkan iaitu Spain dan juga yang terbaru ialah Perancis lah telah pun menolak tuntutan ini sebenarnya dalam bahasa yang mudah lah. Jadi tinggal dua negara lagi iaitu Luxembourg dan satu lagi di tak silap saya di nanti saya cek. Bagaimana kedudukannya sekarang ini? Dia maknanya apa yang dibuat keputusan oleh mahkamah di Paris itu adalah boleh dipakaikan sebagai satu yang valid untuk digunakan tempat lain. Kerana dalam Convention Vienna mengenai hubungan diplomatik pada tahun 1961 dia mengiktiraf kedaulatan Malaysia dan wilayahnya. Jadi itu yang selalu kita pegang lah. Dan sovereignty ni kedaulatan negara itu adalah hak negara. Jadi tidak boleh semua sewenang-wenangnya mahkamah di Mantara ini membuat pengadilan. Jadi bila kita kata yang keputusan awal yang dikatakan dia menahan 3 properti yang dimiliki oleh Petronas. Jadi itu baru pendengaran awal. Tapi bila dibaca balik, maknanya mahkamah di Perancis itu, di Paris itu, dia melihat dia tak ada bidang kuasa. Jadi itu jugalah yang kita harus faham lah. Maknanya bukan jadi kalau ada dua lagi itu, saya rasa itu jugalah yang kita akan gunalah. Dan memanglah ini banyak berkaitan tentang wang je. Yalah, betul. Sebenarnya itu yang saya nampak. Itu seolah-olah menjadi tujuan utama sebenarnya kan. Betul. Okey, cuba kita dapatkan pandangan Dr. Norizan jugalah berkaitan dengan isu ini. Dari pandangan dan juga yang pengetahuan dan juga kajian Dr. Norizan sendiri. Bagaimana Dr. Norizan melihat tentang isu tuntutan Sulu ini? Mungkin sedikit kita pun dah dapat pandangan tadi daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Syamsuddin, tapi mungkin Dr. Norizan juga ada pandangan tersendiri berkaitan dengan isu ini. Silakan doktor. Ya, terima kasih atas jemputan dan juga soalan yang diajukan itu. Jelas perkembangan terbaru mengenai apa yang kita dengar dekat kerajaan Malaysia, iaitu apabila
tuntutan waris Sultan Sulu itu gagal, ya, kuasakan apabila Mahkamah Perancis telah membatalkan final award tersebut. Ia merupakan satu kejayaan tamatlah pada kerajaan Malaysia sebenarnya, kerana ia kes yang dipindahkan daripada Sepanyol kepada mahkamah di Paris itu, dan dengan pembatalan itu ia sekaligus menamatkanlah tuntutan waris-waris Sultan Sulu di Mahkamah Tembang tersebut, dan ia sekaligus membatalkanlah award yang dikeluarkan oleh Gonzalo Stampa sebelum itu dalam tahun 2020. Dan ia jelas membuktikan bahawa Gonzalo Stampa telah melakukan timbang-tara di luar bidang kuasanya serta menyalahgunakan proses timbang-tara antarabangsa. Dan ia jelas membuktikan bahawa tindakan bicarakan kes tersebut di Mahkamah Timbang-Tara adalah bertentangan dengan status dan juga kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan kedudukan Sabah sendiri yang sama-sama membentuk Malaysia. Serta kita perlu faham bahawasanya tidak ada terma ataupun peruntukan dalam perjanjian yang lalu 1878 maupun 1903 yang memberikan kebenaran ataupun alternatif kepada mereka untuk membawa kes ini ke mana-mana mahkamah lain kecuali Mahkamah Tinggi Sabah. Dan ia jelas menunjukkan bahawa waris-waris Sultan Sulu ini melalui programnya tidak berhak membuat sebarang tuntutan bayaran ganti rugi maupun pampasan ke atas Malaysia kerana tidak ada terma ataupun peruntukan dalam perjanjian yang lalu yang membenarkan perkara tersebut. Ada tak daripada kajian Dr. Norizan sendiri, ada perkara-perkara ataupun fakta-fakta yang begitu penting yang perlu diteliti sebenarnya untuk kita mendapat gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan isu tuntutan Sulu ini? Ya, banyak sebenarnya yang saya fikir pihak kerajaan perlu pertimbangkan, khususnya untuk jangka masa panjang lah, untuk kita menangani isu tuntutan ini secara komprehensif dan lebih bersistematik. Terutamanya dalam kita membahaskan tentang soal bayaran tahunan tersebut yang saya kira menjadi polemik yang saya fikir tidak sepatutnya dibahaskan secara tidak ilmiah. Maksudnya kita perlu faham, terutamanya bagi kerajaan Malaysia perlu jelas mengapa kita membuat bayaran tahunan itu kepada waris-waris Sultan Sulu sehingga pada saat ini. Sedangkan kita maklum bahawa kita mengakui bahawa penyerahan tersebut ialah penyerahan mutlak dan tidak ada lagi lah kaitan antara Sabah dan juga waris-waris Sultan Sulu tersebut. Justru saya fikir pemahaman yang jitu dan tepat yang mengenai bayaran tahunan itu perlu lebih awal difahami, kerana kita tidak mahu ada pecanggahan pendapat, pendirian tentang perlu atau tidak perlu kita bayar. Dan kita perlu faham tentang soal bayaran tahunan ini sahaja pun banyak perkara yang kita perlu teliti, terutamanya dalam kita fahami kenapa kita perlu bayar. Kita perlu bayar bukan kerana kita mengakui bahawa pemilikan itu masih lagi dimiliki oleh waris-warisan Sulu. Bukan. Kita sudah patutnya jelas bahawa ia tidak melibatkan isu kedaulatan. Tetapi apa yang kita bayar pada setiap tahun itu ialah bayaran yang bersifat peribadi secara personal kepada waris-warisan Sulu. Kerana kita perlu juga memahami dari segi kewujudan kerajaan ataupun Kesultanan Sulu itu sendiri bahawa sebarang bayaran antara penerimaan bayaran kepada Sultan itu dia ada pecahan-pecahannya dari segi bayaran itu milik peribadi Sultan ataupun ia milik pembendaharaan Kesultanan Sulu. Dan jelas bila dibuat bayaran 1930 diputuskan waris-waris yang berhak menerima bayaran sejak 1939 itu, bayaran itu dibuat secara peribadi kepada waris-waris Sultan Sulu yang terakhir, bukan kepada perbendaharaan Kesultanan Sulu itu sendiri. Ya. Okey, mungkin Prof berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Dr. Norizan.
mungkin ada lagi pencerahan sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada penonton-penonton supaya mereka betul-betul memahami sebenarnya situasi yang berlaku bila kita bercakap tentang tuntutan Sulu ini sebenarnya. Ya, satu adalah apabila pembentukan Malaysia tu yang penting kita membuat perlembagaan, dan antara kandungan yang penting adalah pensempadanan. Dan kita membuatkan garis sempadan negara kita, garis sempadan negeri. Dan di situ wujudnya sebuah negeri Sabah contohnya Jadi bila kita meletakkan perlembagaan dan kita membuat tentang peta negara kita, dan kita mengangkat itu sebagai satu yang sudah sebuah negara yang berdaulat. Tadi yang macam Dr. Norizan beritahu tadi. So Sabah itu dibangunkan sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Sebuah negeri yang sudah berdaulat. Jadi kedaulatan itu diterima. Yang harus tahu bila kita masuk bentuk Malaysia itu, kita memohon kepada United Nations, kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menamakan negara baru kita sebagai Malaysia dan menjelaskan sempadan baru kita. Dan itu diterima oleh United Nations. Dan juga itu yang dia berdasarkan kepada Convention Vienna tadi. Jadi isu kedaulatan itu sudah ada. Jadi tidak betul lah, maknanya dia tak ada lagi tentang benda-benda picis pada saya lah tuntutan itu adalah satu isu yang lain. Perjanjian itu adalah satu isu yang lain yang dibayar berterusan. Tetapi ada beberapa kali itu bila kes sandakan tu kita freeze dulu. Jadi dari segi kedaulatan negara dah ada. Jadi tak boleh dicabar oleh mana-mana. Walaupun Filipina cuba, masa bentukan Malaysia itu cuba menentang, tetapi bila penilaiannya daripada pemerhati satu jawatankuasa daripada PBB itu menerima laporan tentang Malaysia itu, jadi negara sudah terbentuk. Sabah sudah sebagai sebuah negeri, Sarawak begitu juga. Jadi garis sempadan kita sudah ada. Jadi kita sebuah negara berdaulat, tidak boleh dicabar oleh negara lain. Jadi itu sebab bila Dr. Norizan mengatakan tadi yang menuntut sekarang ini adalah daripada keluarga, sama ada itu dalam bentuk individu atau tidak. Dan Mahkamah Sandakan, Mahkamah Tinggi Sandakan pada tahun 39 menentukan dia dah letakkan 9 tu saja yang layak untuk diterima, dan kemudiannya 2 akaun masing-masing dan pecahan itu diberi. Jadi betul isu itu adalah isu individu kalau kita lihat. Jadi itu sajalah yang saya lihat. Kalau nak dicabar dari segi kedaulatan tak boleh. Itu sebab keputusan Mahkamah Perancis itu penting sebagai presiden kepada kita menghadapi isu-isu ni pada masa lain. Kerana Mahkamah Perancis melihat apa yang dibuat keputusan oleh Mahkamah Timbang Antara tu, dia tak ada kuasa. Malaysia ni sebuah negara berdaulat. Kenapa you nak participate dan menentukan? Itu yang saya rasakan validity Mahkamah Timbang Antara itu. Dan kalau kita menggunakan kaedah yang sama juga di negara Eropah, dia tak boleh lah masukkan lagi tuntutan itu. Kalau begitulah situasi yang berlaku sekarang ini. Barangkali Dr. Norizan, yalah, kita tahu keputusan yang dibuat pada 6 hari bulan Jun yang lalu telah pun memihak kepada Malaysia. Namun yalah, seperti apa yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri ketika memberikan penerangan di Parlimen hari ini, beliau menyebut bahawa kerajaan telah mendapat maklumat bahawa pihak yang membuat tuntutan akan meneruskan taktik mereka untuk menguatkuasakan the so-called final award tersebut di negara-negara lain. Apa-apa yang dimaksudkan ataupun apa yang akan berlaku selepas ini sebenarnya, Dr. Norizan? Ya, terima kasih. Pertama, kita sememangnya wajib bersyukurlah atas kemenangan yang berpihak kepada kerajaan Malaysia dalam keputusan Mahkamah Rayuan Paris. Dan kerana kita faham bahawa kos guaman yang sangat tinggi telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia dalam menangani kes ini dan kemenangan ini sekaligus telah mewujudkan precedent case atau legal precedent jika sekiranya isu ini dibangkitkan lagi
di mana-mana mahkamah timbang tara yang lain lah pada masa hadapan. Dan kita pun faham bahawa walaupun kes ini membebankan kerajaan Malaysia, namun ia dalam masa yang sama turut menjadi an authoritative legal example yang mengukuhkan kenyataan bahawa Sabah bukan milik Kesultanan Sulu maupun kerajaan Kemudian. Dan mana-mana waris Sultan Sulu tidak berhak menuntut bayaran pampasan ataupun ganti rugi daripada kerajaan Malaysia. Dan apa-apa tuntutan oleh peguam waris-waris Sultan Sulu selepas ini akan berpandukan kepada keputusan mahkamah dalam kes ini. Dan keputusan dalam kes ini juga akan membantu dalam mewujudkan prinsip undang-undang yang lebih jelas, khususnya dalam isu tuntutan ke arah Sabah ini, dan menjelaskan terma-terma perjanjian yang pernah wujud sebelum ini, sekaligus mempengaruhi keputusan kehakiman masa hadapan. Dan tuntutan di pelbagai jenis mahkamah yang dilakukan oleh peguam-peguam waris Sultan Sulu seperti ini sebenarnya banyak. Ini bukan yang pertama, bahkan selepas penyerahan itu berlaku, selepas itu banyak tuntutan dibuat sama ada secara individu maupun melalui peguam. Waris-waris Sultan Sulu ini sangat ramai yang pernah dilantik dan mereka guna berbagai strategi, taktik untuk menuntut Sabah ini melalui pelbagai saluran, termasuklah apa yang kita lihat pada hari ini melalui Mahkamah Timbang Tara. Dan dan mereka dari segi pelantikan peguam ni mereka sangat teliti. Misalnya mereka melantik orang-orang yang ada kredibiliti pengaruh yang tinggi di peringkat antarabangsa dan memiliki jaringan yang rapat dengan wartawan antarabangsa. Dan itu saya fikir akan terus berlanjutan untuk pada masa depan. Namun dengan kejayaan pembatalan Final Award ini, ia sebenarnya memberikan kelebihan juga kepada kerajaan Malaysia untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia lah, bahawa sebarang tuntutan lain selepas ini di mahkamah yang lain kecuali mahkamah di Sabah itu adalah tidak valid, dan mereka akan memakai kepada presiden kes yang telah berlaku pada hari inilah. Jadi saya fikir sekarang tindakan lanjut daripada waris Sultan Sulu ini tidak akan hasil lah, dan mereka sebenarnya sedang berhadapan dengan kerugian yang amat besar yang perlu mereka tanggung. Bahkan sebelum ini lagi mereka mengalami keadaan mana mereka terpaksa hutang untuk membayar kos guaman, dan lebih-lebih lagi pada saat inilah. Okey. Baik, kita akan sambung lagi Dr. Norizan dan juga Profesor Madya, Dr. Muhammad Samsudin. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Tetapi kepada anda saya ingatkan lagi lah, mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa, memang kami menyediakan dua talian kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326 04 0155, dan satu lagi talian ialah 0326 94 0155. Kita lihat dulu, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Sekejap saja lagi. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang sebenarnya menjadi perhatian dan juga perbincangan rakyat Malaysia ketika ini, iaitu Sulu apa selepas ini. Baik, mungkin Prof, kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, ialah ini berkaitan dengan melibatkan kedaulatan negara kita. Prof pun juga menyebut perkara yang sama. Tetapi apakah yang berlaku ini, ataupun dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan di Paris itu, apakah ini satu kemenangan yang nyata sebenarnya buat Malaysia? Dan apakah ianya akan memberi indikasi bahawa selepas ini, kalaupun isu ini dibangkitkan dalam mahkamah di lain-lain negara, perkara yang sama mungkin juga akan dipertimbangkan dan akhirnya keputusan memihak kepada Malaysia? Ya, saya boleh mengulas dengan beberapa perkara. Pertamanya tadi adalah keputusan mahkamah di Paris itu,
dan dalam situasi negara-negara Eropah ni menjadi satu sistem perundangan yang boleh nilai sekali. Jadi ini paling bermakna ni apa yang dibuat oleh Perancis ini, Mahkamah Paris ini, macam digunakan sebagai presiden. Jadi dia boleh valid digunakan kepada, katalah, ke mahkamah di negara lain di Eropah juga. Jadi dia, saya rasa itu satu faktor yang memihaklah kepada kita. Dan yang keduanya adalah kita melihat saya rasa pengajaran bagi yang menuntut ini. Bila kes mereka ni ditolak, dia kena bayar balik duit guaman itu. Dan nilainya besar kan, 100,000 euro lebih itu. Jadi ini juga memberikan satu kesan yang besar kepada keluarga ini untuk mencari atau menyediakan dana yang besar tu. Jadi dia akan mengambil masa ni untuk menyusun kembali strateginya. Tetapi yang ketiga itu juga yang penting kepada kita adalah kita harus mengeluarkan bahawa satu deklarasi sebenarnya dan diletakkan di EU, di European Union, di mahkamah atau di mana-mana yang itu, bahawa kedaulatan kita tidak boleh dicabar. Mungkin boleh menggunakan melalui nota-nota diplomatik, menyalurkan maklumat ini kepada kerajaan-kerajaan khususnya di Eropah itu, supaya tidak boleh lagi mendengar kes-kes ini, kerana kes ini tidak berpihak kepada yang menuntut dan tidak ada asas. Satunya tidak ada asas, yang keduanya adalah tadi ruang kuasa atau bidang kuasa, Pendemantara, Mahkamah Timantara itu tak boleh masuk dalam sebuah negara yang berdaulat. Dia di bawah tanah di negara mereka dan tanah jajahannya mungkin boleh, atau memang boleh, tapi ini melibatkan sebuah negara yang berdaulat. Jadi bukan maknanya dalam konteks perundangan antarabangsa itu dia membentukkan tuntutan itu adalah antara kerajaan dengan kerajaan atau negara dengan negara. Itu yang saya rasa yang menjadi satu yang penting untuk kita fahami. Jadi bukan mudah untuk bawa suatu tuntutan itu, sebab mereka tidak menuntut di mahkamah-mahkamah lain, dia pergi ke Mahkamah Timantara. Jadi kita juga gunakan Mahkamah Timantara dalam bila kita berhadapan dengan isu Singapura menambak lautnya kan. Jadi tapi itu kerajaan kita, negara kita membawa ke Mahkamah Timantara itu terhadap apa yang berlaku di Singapura, bolehlah valid di situ. Jadi saya rasa itu yang ketiganya. Dan yang keempatnya adalah apakah dalam keputusan mahkamah ni, khususnya Mahkamah Timantara, mereka mengetahui ke yang menuntut itu adalah yang diiktiraf. So itu mesti jadi asas. Kalau kita berpandukan kepada keputusan Mahkamah Tinggi Sandakan, dia kata ada 9 yang ditentukan. Itulah yang saya rasa yang harus diterima sebagai ini. Dan kalau kita bercakap tentang Kesultanan Sulu ni, sampai hari ini mereka tak ada lantik sultan. Daripada Jamhur, adalah yang dinyatakan Jamhur Kiram 3 dan sebagainya, tapi tidak dilantik. Itu satu isu besar. Yang keduanya, kerajaan Filipina tidak pernah mengiktiraf Kesultanan Sulu sampai hari ini. Jadi apakah ini satu kesultanan yang masih berdaulat lagi? Itu juga jadi isu. Jadi itu 4 yang saya nampak lah. Okey. Baik, kita juga nak dapat pandangan daripada Dr. Norizal lah. Okey, doktor, dengan pembatalan award ini, apakah pihak yang membuat tuntutan ini mungkin akan menggunakan saluran yang lain seperti apa yang doktor sebut tadi, dan apakah kita menjangkakan bahawa perkara ini tidak akan berakhir di sini sebenarnya, tetapi akan berpanjangan untuk jangka masa yang mungkin agak panjang sebenarnya, dan ini juga merupakan satu cabaran kepada kerajaan negara kita lah, kerajaan Malaysia sendiri, dalam usaha mempertahankan apa yang kita sebut sebagai kedaulatan negara kita secara keseluruhannya. Doktor. Ya, terima kasih. Ya, saya bersetujulah bahawa ia memang menjadi satu cabaran besar buat kerajaan Malaysia dalam menangani isu tuntutan daripada waris-warisan Sulu ini, dan
saya secara peribadi berdasarkan saya tidak boleh menolak sebarang kemungkinan untuk ada berlakunya lagi sebarang tuntutan lain daripada waris Sultan Sulu ini, dan ia sebenarnya sudah berlangsung begitu lama ya tuntutan mereka ini, dan mereka walaupun berhadapan dengan pelbagai kerugian dan sebagainya itu, tetapi tidak berputus asa ya dalam menuntut Sabah dan juga isu berkaitan dengan bayaran tahunan dan juga bayaran pampasan tersebut. Dan untuk kali ini, dalam tuntutan mereka kali ini, ia lebih memberikan impak yang besar terhadap mereka berbanding tuntutan yang sebelum ini. Kalau zaman di awal zaman Marcos, zaman Ferdinand Macapagal dan sebagainya, itu mereka juga banyak peguam yang dilantik ya, dan bahkan cuba melakukan desakan kepada ICJ sendiri ya, Mahkamah Antarabangsa itu, untuk menerima tuntutan mereka ini kerana mereka mendakwa bahawa kesultanan mereka itu adalah asas sah dan iktiraf walaupun dia tidak diakui oleh kerajaan Filipina, dan ia sememangnya pada saat ini memberikan kesan ya terhadap usaha tuntutan mereka, dan saya fikir ia akan berkesan, dan tetapi ia sedikit melemahkanlah semangat dan juga usaha mereka, kerana mereka telah mendapat jawapan kepada satu strategi baru mereka, iaitu nak untuk cuba di Mahkamah Tukang Taruh yang sebelum ini tidak berjaya. Jadi bila dah berjaya di Spanyol dan dibawa pula ke Perancis, namun akhirnya gagal, batalkan itu, memberi pengajaran yang besarlah kepada mereka, dan kerajaan Malaysia sudah pasti berhadapan dengan cabaran untuk menangani isu ini kerana ia melibatkan pelbagai perkara dan ia tidak mudah untuk diselesaikan, kerana walaupun ia tidak diiktiraf dan waris Sultan Sulu ini tidak diiktiraf oleh kerajaan Filipina, namun kerajaan Filipina memberikan kebebasan sepenuhnya kepada waris-waris Sultan Sulu ini untuk terus menuntut Sabah dan juga isu bayaran tersebut, dan bahkan sebahagian ahli perwakilan mereka, governor mereka memberikan sokongan penuh kepada waris-waris Sultan Sulu ini untuk terus menuntut Sabah, dan justru saya fikir perlu ada plan tindakan atau plan perancangan yang bersifat jangka panjang daripada pihak kerajaan Malaysia untuk kita lebih meneliti setiap isu dan perkara yang timbul berkaitan dengan tuntutan ini, termasuklah isu bayaran tahunan, isu waris yang layak hak menerima bayaran tahunan tersebut. Yang paling penting juga pada saya ini adalah berkaitan jika sekiranya waris-waris Sultan Sulu ini melanggar perjanjian penyerahan tersebut yang berlaku dalam peristiwa Lahad Datuk. Walaupun tidak dinyatakan secara spesifik dalam perjanjian tersebut apakah dan sebagainya, namun di sinilah loophole yang digunakan oleh waris-waris Sultan Sulu tersebut untuk menuntut bayaran tahunan secara terlampau, bahkan menuntut bayaran ke atas pendapatan kerajaan Malaysia dan juga Sabah yang dari hasil menyera Sabah itu sendiri. Dan ini kita lihat keterlaluan, dan begitu juga bayaran tahunan mereka menuntut bahkan menuntut bayaran sewa daripada penduduk Sabah yang menduduki Sabah, dan pelbagai lagi lah yang lain. Justru kita gunakan sebaiknya venue ataupun platform seperti Mahkamah Tinggi Sabah untuk kita membincangkan atau membicarakan isu-isu yang ditimbulkan oleh waris-waris ini, supaya ia menjadi amanan ataupun kebiasaan yang kita dapat berikan kefahaman kepada waris Sultan Sulu ini bahawa sekarang perkara yang tidak berpuas hati perlu diselesaikan, dibincangkan di peringkat Mahkamah Sabah, bukan di tempat lain.
Okey, saya juga nak dapat pandangan Prof. Ini pun satu lagi perkara yang cukup penting yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen hari ini. Beliau menyebut bahawa kerajaan Malaysia juga akan terus membantah sebarang bentuk pembiayaan oleh pihak ketiga dengan izin third party litigation funders yang menyokong penyalahgunaan proses yang telah dimulakan oleh pihak yang membuat tuntutan. Ya. Kenyataan Yang Amat Berhormat itu betul lah. Kita pun boleh tengok keadaan bagaimana keluarga Kesultanan Sulu ini boleh mampu untuk membawa kes ini, kemudiannya membelanjakan wang untuk melantik seorang peguam atau satu kumpulan peguam dan kos peguam ini bukan yang murah sebenarnya. Pastinya lah adalah kelompok atau orang tertentu di belakang ni. Inilah isu yang saya rasa yang jadi masalah kepada kita atau kepada negara kita, kerana ada sponsornya, ada penajarnya yang sebenarnya yang kita lihat, dan kita saya rasa memanglah mana tidak ada maklumatnya siapakah atau mungkin kerajaan Malaysia ada maklumat itu. Namun saya rasa ini adalah yang tadi macam Dr. Norizan nyatakan, yang orang yang suka, mereka ni pihak yang suka membangkitkan lagi isu-isu ini. Jadi dia tidak akan terhenti. Tetapi saya rasakan tadi kita hantar nota diplomatik contohnya, dan lain-lain itu boleh memberhentikan. Sebab secara logiknya pun kalau isu ini dilayan terus, jadi Amerika tu dia kena berdepan dengan masalah Alaska tu yang dia beli kan. Jadi tetapi tak ada orang yang nak membangkitkan begitu kerana Amerika tu satu kuasa yang kuat kan. Dan saya rasa dari segi perlembagaannya cukup kuat. Jadi kita harus juga melihat kembali perlembagaan kita, bahawa contohnya lah kita menyatakan bahawa ni teritori kita yang berdaulat dan tidak boleh dicabar dalam mana-mana. So itu penting sebenarnya sebagai satu landasan untuk dibaca atau dinilai oleh mana-mana mahkamah yang lain. Jadi itu yang saya rasa itu penting. Jadi tadi saya dah jawab soalan Haji itu kan. Macam mana nak bayar 100,000, saya rasa mungkin mereka tak ada masalah. Kerana memanglah dari sebab isu ini bukan isu yang baru. Macam tadi pun Dr. Norizan beritahu, isu ini dah begitu lama. Dah begitu lama sejak tahun 36 dan seterusnya. Bentuk Malaysia pun jadi berdepan juga kita dengan masalah-masalah ini. Tetapi bagusnya kerajaan Filipina tidak terlibat macam kenyataan daripada Perdana Menteri tadi. So ini juga harus kita imbau kembali. Bila Presiden Cory Aquino menjadi Presiden Filipina itu, beliau ni cuba kalau boleh dia nak set aside isu dengan izin lah, set aside isu Sulu dan Sabah ini. Tetapi sebenarnya ahli-ahli Kongres di Filipina ini juga masih ada sampai hari ini ni yang masih mahu supaya bermain dengan isu-isu ini. Jadi saya rasa sejak Presiden Cory Aquino tu sudah kurang, malah beliau pun sendiri sebenarnya nak bentangkan dalam perlembagaan tu supaya menarik dari segi justifikasi terhadap Kesultanan Sulu. Sebab memang Filipina tidak pernah mengiktiraf Kesultanan Sulu, kerana dia beri kesan lain. Jika dia mengiktiraf Kesultanan Sulu, dia berdepan dengan isu tuntutan dalam negara terhadap selatan Filipina ini. Jadi saya rasa memang kerajaan Filipina berhati-hati, dan juga dalam semangat ASEAN yang hari ini, perkara ini tidak dituntut oleh kerajaan Filipina. Dan memang saya rasa sudah ada. Satu yang saya nak tariklah just maklumat masa kerajaan Filipina menuntut, masa kita baru bentuk Malaysia tu, isu ini dituntut. Sebenarnya kerajaan Filipina pun tuntut pada
Malaysia masa nak tubuh, Malaysia kata kita tidak ada isu ni kerana ini tuntutan tu dia kena bawa ke Britain. Dan Britain sudah membuat keputusan, dia kata kerajaan Filipina tidak ada hak untuk menuntut. Okey, bila kita bentuk Malaysia, datang balik tuntutan itu. Dan saya rasa Tun Ghazali Syafi'i masa itu dia menjadi, saya rasa, ketua setiausaha Kementerian Luar. Dia sudah membuat satu, sebab kita tidak melayan tuntutan kerajaan Filipina kerana tidak ada asas. Kita gunakan juga alasan Britain itu. Apa hak Filipina untuk menuntut? Okay. Satu contoh adalah, adakah kerajaan Filipina ni mempunyai surat perjanjian itu? Jadi kalau ada beberapa perkara yang diminta oleh ketika itu Tan Sri Ghazali kepada setiausaha tetap ketua setiausaha Kementerian Luar di Filipina itu. Kalau boleh membuktikan beberapa perkara itu, baru boleh buat rundingan. Jadi bila Filipina tidak boleh menyatakan apa juga, menyediakan dokumen itu, so bagi pihak Kementerian Luar masa itu, Tan Sri Ghazali mengatakan you tak ada isu. Surat perjanjian pun tak ada yang original, macam mana? Kan? Jadi isu itu dah sebenarnya bagi kerajaan Malaysia, isu itu sudah ditamatkan. Filipina tak boleh lagi nak menuntut. Itu pada tahun 68, 67 saya rasa. Jadi itu sebab bagi pegawai yang tahu tu, dia dah harus melihat balik isu itu sudah ada, dia dah bincangkan. Nah, sekarang naik pula isunya ni, kan? Tapi apakah tadinya Haji katakan ada pihak lain yang di belakang ini, kan? Ya. Dan kalau Haji, kita lihat je tuntutan ni, dia bukan dia nak tuntut perjanjian tu, bukan dia nak tuntut wang tu. Mereka menggunakan aset-aset milik kerajaan Malaysia, aset Petronas tu yang dia minta sealkan, kan? Jadi yalah, kalau kita melihat betul-betul apa sebenarnya dia matlamat di sebalik itu, ya. Bila Haji sebut tentang isu ini, ini pun sesuatu yang penting jugalah. Haji dia pun dah sebut sepintas lalu. Mungkin kita dapatkan pandangan Dr. Norizan Kadir lah, daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini. Barangkali Doktor, saya petiklah daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar hari ini. Dia mengatakan bahawa di sini saya juga ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan teragak-ragak untuk mengambil tindakan jenayah menurut undang-undang yang sedang berkuat kuasa terhadap mana-mana pihak, termasuk warga negara Malaysia yang membelakangkan kepentingan dan keselamatan negara dengan memberikan sebarang sokongan, bantuan secara langsung maupun tidak langsung dan bersekongkol dengan pihak yang membuat tuntutan. Pandangan Dr. Norizan tadi pun Prof sebut juga berkemungkinan faktor itu wujud sebenarnya, tetapi sejauh mana keyakinan Dr. Norizan mungkin ada pihak-pihak lain juga yang memainkan peranan dalam usaha untuk mencairkan tuntutan Sulu ini sebenarnya? Ya, berkenaan dengan mungkinlah bantuan dan juga kita kata sokongan yang mungkin diberikan oleh pihak-pihak yang mungkin ada kedudukan tertentu tersebut, ya. Ia pasti tindakan kerajaan untuk menyiasat dan juga mengenal pasti jika ada sebarang tindakan memang sewajarnya dilakukanlah oleh pihak kerajaan. Namun saya berpandangan warga di Sultan Sulu ni dia lebih berpandukan kepada kefahaman mereka bahawa mereka masih memiliki hak dan juga kedaulatan ke atas Sabah, dan mereka sentiasa menggunakan bahan-bahan dan juga sumber-sumber daripada rekod-rekod daripada Sepanyol khususnya, dan juga rekod Amerika dalam untuk dijadikan hujah sebagai untuk menuntut Sabah itu sendiri. Dan dalam hal ini memandangkan saya telah melihat perkembangan yang berlaku dari segi isu tuntutan ini sejak dari awal, seawal penyerahan itu berlaku lagi.
sehinggalah pada saat ini saya tidak menemui sesuatu yang begitu luar biasa untuk kita katakan apa yang berlaku pada saat ini adalah berpunca daripada faktor orang dalam dan sebagainya. Sedangkan kita, kalau kita lihat dari segi sejarahnya itu, memang konsisten ya tindakan waris-waris Sultan Sulu ini dalam menuntut Sabah, dan begitu banyak sekali peguam mereka yang telah dilantik dalam menjalankan usaha mereka tersebut, dan pelbagai taktik strategi yang telah mereka gunakan. Dan saya boleh katakan tidak terkejut dengan tindakan mereka untuk bawa ke Mahkamah Timbang Tara, kerana mereka sering kali mendapatkan konsultasi ya daripada peguam antarabangsa yang handal untuk mereka mempelbagaikan taktik dan strategi mereka. Dan dalam hal ini saya dalam penghakiman di pembicaraan di Mahkamah Timbang Tara Spanyol maupun Perancis, tidak ada kenyataan di dalamnya itu yang saya fikir dilihat begitu aneh ataupun janggal, kerana semua yang dinyatakan itu sudah biasa diulang-ulang dalam banyak tuntutan mereka sebelum ini. Tidak ada hujah baru yang saya katakan mungkin boleh dikatakan maklumat dalaman daripada orang dalam Malaysia ke tidak. Saya tidak berpandangan seperti itu, dan saya lebih beranggapan mereka ni menggunakan segala taktik dan juga strategi yang mereka belum ambil lagi. Dan ini menjadi satu kelebihan ya pada peringkat ini, kerana mereka mendapat pendanaan ya, pembiayaan yang begitu agak besar daripada Terium, syarikat organisasi yang mendanai kos guaman untuk kes-kes yang untuk yang begitu high profile. Dan ia sememangnya ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya, seperti syarikat Terium tersebut, kerana mereka menganggap kes tuntutan waris Sultan Sulu ke atas Sabah ini sebagai sesuatu yang unik, sebagai sesuatu yang berbeza daripada kes-kes tuntutan yang lain, dan mereka beranggapan bahawa ia ada kelebihan untuk kita berpihak kepada waris Sultan Sulu tersebut. Dan oleh kerana itulah mereka berani ya mengambil risiko untuk membiayai kos guaman yang begitu besar. Dan sekiranya tindakan kerajaan itu sendiri untuk menyiasat isu mungkin kita katakan pengkhianatan tersebut, ia sesuatu yang wajar, dan ia perlu disusuli dengan tindakan-tindakan yang lebih pragmatik lah dari segi kita nak merangka dan juga mewujudkan satu plan tindakan yang lebih bersifat jangka panjang dan juga lebih menyeluruh. Ya. Okey. Kita sampai di penghujung sebenarnya, Prof. Ya. Kita ada lebih kurang masa 5 minit saja lagi. Jadi ialah kalau boleh kita mau melihat bahawa kita boleh sebenarnya menamatkan tuntutan ini. Tetapi apa kuasa, hak dan sumber yang boleh Malaysia gunakan sekiranya kita ingin mencapai matlamat untuk menghenti dan menamatkan tuntutan ini sebenarnya? Pada saya yang pertama adalah kita harus bersatu sebagai sebuah negara ya, baik rakyatnya dan kerajaan itu. Ya. Dan saya melihat kenapa perkara ini dibawa ya dan sebagainya, kerana orang luar ni memandang kita ni sebagai satu negara yang boleh dimain-mainkan. When we are strong, saya rasa dalam bahasa Inggerisnya, when we are strong, orang tak berani. Contohnya tadi saya bagi contoh kan, kalau Amerika berani ke dia orang bawa isu macam ni. Jadi kita sudah melihat kemampuan kita memanglah ia jadi satu yang jadi satu bebanan sebenarnya kepada kita untuk memikirkan dan menjawab sebagainya. Ya. Jadi jika kita kuat, presidennya kita sudah ada, kita memperkuatkan kedudukan kita macam tadi, kita ada satu sebenarnya memang ada dah tim yang berhadapan dengan isu-isu ini. Tetapi kita harus macam saya katakan, mengeluarkan nota diplomatik itu supaya
isu tentang kedaulatan ini tidak boleh dibenarkan, dituntut oleh pihak yang tak ada hak-hak kedaulatan itu daripada saya. Dan saya rasa itulah satu yang kita harus sealkan, kuncikan. Okey, di penghujung ni juga Dr. Norizan, mungkin ada juga sesuatu yang ingin anda sampaikan ataupun serukan sebenarnya, kerana sebenarnya isu ini merupakan satu isu yang akan mencabar sebenarnya kedaulatan negara kita, dan dalam usaha inilah di mana rakyat Malaysia tak kiralah apa kaum, apa bangsa, apa agama sekalipun perlu bersatu padu dalam menegakkan kedaulatan negara kita ini dan sekaligus menggagalkan tuntutan Kesultanan Sulu ini sebenarnya. Mungkin ada seruan dan juga harapan daripada Dr. Norizan sendiri. Silakan Doktor. Ya, saya sudah pastinya lah kita berharap supaya isu ini dapat diselesaikan ya dalam masa terdekat, dan kita harapkan tidak ada lagi lah ketutan berbangkit ya daripada waris-waris Sultan Sulu tersebut. Dan kita juga berharap pada kerajaan Malaysia terutamanya perlu kita lebih konsisten ya dalam kita menggunakan Mahkamah Tinggi Sabah itu untuk kita membicarakan sebarang isu tuntutan yang ditimbulkan oleh waris-waris Sultan Sulu tersebut. Dan ia termasuklah isu bayaran tahunan, dan sekiranya ada keperluan daripada pihak kerajaan sendiri yang melihat bahawa keperluan untuk menangguhkan bayaran tahunan itu atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, termasuklah seperti dalam peristiwa serangan Lahad Datu misalnya, kita tidak membayar, itu kita anggap sebagai sepatutnya dianggap sebagai satu bentuk penangguhan, dan ia perlu melalui platform yang betul. Kita memaklumkan juga kepada mereka bahawa bayaran itu tidak dibuat kerana kita perlu menyelesaikan dahulu isu serangan tersebut, dan kita perlu mengenal pasti siapakah individu yang bertanggungjawab ke atas serangan tersebut, dan sama ada waris-waris Sultan Sulu yang berhak dan layak menerima bayaran tersebut terlibat dalam serangan tersebut. Dan di situ kita kerajaan perlu menyatakan pendirian bahawa kita memiliki hak untuk bertindak, maksudnya mengambil tindakan ke atas waris-waris Sultan tersebut kerana telah melakukan sesuatu yang walaupun tidak dinyatakan secara spesifik dalam perjanjian, tetapi ia jelas telah mengeruhkan antara pihak kerajaan dan juga waris Sultan Sulu tersebutlah. Dan kita juga justru waris-waris Sultan Sulu ni apabila mereka difahamkan tentang saluran yang betul untuk mereka menyuarakan perasaan tidak puas hati mereka, tuntutan mereka itu, maka saya fikir mereka akan lebih jelas, dan mereka akan menyuarakan tuntutan mereka itu melalui saluran seperti di Mahkamah Tinggi Sabah, dan jelas bahawa mereka tidak berhak menuntut bayaran pampasan ataupun ganti rugi untuk tahun-tahun yang mereka tidak menerima bayaran tersebut. Dan saya juga berpandangan bahawa mekanisme ke arah menghalang forum shopping juga berkemungkinan boleh dilakukan menerusi perbicaraan di Mahkamah Sabah, dan itu yang perlu kita biasakan supaya waris-waris Sultan Sulu ini menganggap bahawa mereka tidak ada pilihan lain melainkan menunggu sahaja ketetapan selanjutnya daripada Mahkamah Tinggi Sabah. Dan itu saya fikir sangat penting untuk kita mengelakkan sebarang forum shopping yang berkemungkinan berlaku lagi lah pada masa hadapan. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Norizan Kadir, dan setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Samsudin.
kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan banyak yang kita sebut, dan tentunya lah kita harus memberi pujian kepada tim Malaysia yang telah berusaha untuk menggagalkan tuntutan Zulu setakat ini, dan kita akan terus juga memperjuangkan hak kita, kedaulatan negara kita, kerana ini merupakan sesuatu yang amat penting sebenarnya, kerana kita adalah sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti biasa dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda juga, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.